Pertamanya, syukurlah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada petang yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan datang buat pertama kalinya ke Kampung Parit Tengah Seri Melong, Mukim 12 Rengit, sempena dengan majlis pelancaran Karnival Desa Stay peringkat negeri Johor. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk T. Siu Kiong kerana sudi mengundang saya untuk menyempurnakan majlis ini. Kalau tak ada majlis ni, mungkin saya pun tak tahu dekat mana duduknya kampung tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya berterima kasih. Saya amat menghargai peluang dan kesempatan yang diberikan untuk saya dapat bertemu tuan-tuan dan puan-puan hadir ke kampung ini. Lebih-lebih lagi usaha yang dilakukan, apa yang kita boleh lihat melalui program ini, iaitu meningkatkan keterlihatan Johor sebagai destinasi pelancongan utama dalam negara kita, Malaysia. Kepada pihak Jawatankuasa Penganjur Tourism Malaysia, Tourism Johor, Jabatan Pelancong Johor, penduduk kampung, Jawatankuasa Penggerak Desa Stay dan sebagainya, dalam menganjurkan karnival ini yang telah membuahkan kejayaan, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu industri yang paling pesat membangun, seperti yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat Datuk T, yang paling cepat bertumbuh dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk berjaya pada masa hadapan ialah industri pelancongan. Dan ini adalah kesan daripada impak yang hebat dan besar bawaan daripada globalisasi yang kita semua tak dapat elakkan pada hari ini. Globalisasi, seperti yang kita ketahui, telah mengubah hampir segenap cara hidup kita, cara kerja kita dan cara kita menjalankan perniagaan. Melalui teknologi dan maklumat, segala urusan kita bukan sahaja menjadi lebih mudah dan pantas, malah ia juga dapat mengurangkan kos kita. Dahulu, kos untuk menaik kapal terbang sangat mahal. Ramai yang tidak mampu. Perjalanan menaiki kapal terbang dilihat sebagai terlalu eksklusif dan hanya untuk golongan elit dan pemimpin atasan. Hari ini kita dapat lihat sahaja bagaimana semua orang boleh terbang. Terbang dengan murah, terbang dengan mudah, terbang dengan kerap ke mana-mana jua. Saya percaya orang kampung pun banyak kali buat umrah kerana semuanya murah dibandingkan dengan dahulu. Begitu juga dengan hotel dan penginapan. Dahulu kesemuanya amat mahal. Sekarang melalui internet, melalui akses dan maklumat yang terbuka, telah mewujudkan pelbagai pilihan dan persaingan yang sengit.
hotel butik, rumah inap, malah pelbagai produk penginapan lain mula muncul sekaligus menjadikan penginapan bukan lagi satu masalah besar dan memakan kos yang tinggi. Jadi tidak hairanlah pada tahun lepas sahaja seramai 2.2 juta pelancong domestik dan juga 1.1 juta pelancong antarabangsa telah datang dan berkunjung ke negeri Johor. Angka tersebut merupakan peningkatan drastik sebanyak 15% bagi pelancong domestik dan 7.7% bagi pelancong antarabangsa. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tujuan, cara dan produk pelancongan sudah berubah dan bercampah. Satu masa dahulu, melancong hanya untuk mereka yang mewah dan berada. Sekarang, dengan jumlah kelas menengah yang meningkat mendadak, melancong menjadi aktiviti yang mampu dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan yang paling memberansangkan, melancong dan melakukan perjalanan riadah sudah menjadi gaya hidup dan ciri-ciri generasi masa kini. Berkelana, mengembara, bekerja sambil mengembara, meneroka pengalaman baru, melarikan diri dari rutin kerja yang melemaskan untuk seketika, mungkin lari dari bahang politik, sudah menjadi trend dan kebiasaan bagi kebanyakan kita pada hari ini. Maka perkara ini menjadikan sektor pelancongan itu sangat penting, sangat besar dan sangat strategik. Malah pelancongan antara penyumbang terbesar kepada KDNK banyak negara termasuklah Malaysia. Jadi kedudukan dan kepentingan sektor pelancongan sudah berubah dan menjadi semakin kritikal dan perlu diberi perhatian yang serius. Sebab pelancongan hari ini bukan lagi sekadar melawat dan mengambil gambar di pelbagai tempat bersejarah dan menarik. Produknya telah pelbagai, dinamik dan menarik, dari membeli belah kepada pengembaraan, kepada pelancongan, kepada sukan, ibadah dan juga pendidikan. Malah orang sakit pun sekarang akan melakukan perjalanan bagi mendapatkan kemudahan perubatan yang terbaik. Orang ke Bosnia dan Kosovo untuk melihat impak konflik. Pelancong melawat gurun Sahara hanya untuk merasai suasana hidup nomad kaum Badawi. Ke Nepal untuk berjalan di lereng gunung. Ke Ubud hanya untuk tinggal di desa. Ke Aceh untuk melihat kesan bencana tsunami. Malah ada yang ke Iceland dan Sofia di Bulgaria hanya untuk melawat daerah yang sangat indah yang menjadi tempat penggambaran filem Hindi Diwali. Semua ini menjadikan apa jua khazanah, apa jua tradisi, apa jua kebudayaan, apa jua makanan, malah cara hidup sesuatu masyarakat itu berpotensi untuk dipasarkan dan diangkat menjadi produk pelancongan. Kerana citra rasa manusia pelbagai, kehendak mereka kompleks, tujuan mereka berbeza-beza. Sehubungan dengan itulah, sebaik mengetuai pentadbiran Kerajaan Negeri Johor,
saya telah menganjurkan bahawa Johor mesti menjadi destinasi pelancongan berkepentingan global. Ia mesti dibangunkan dan dimajukan, dijadikan industri besar, industri arus perdana dan bukan sekadar sektor sisipan. Ia mesti dimanfaatkan untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menggalakkan keusahawanan. Malah, ia boleh dijadikan strategi untuk kita mengurangkan kesenjangan ataupun jurang-jurang gap antara kemiskinan dan juga kekayaan. Jadi, sebab itulah apa yang kita lakukan hari ini sangat penting kerana ia adalah sebahagian dari agenda besar pelancongan negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, Desa Stay adalah salah satu pendekatan inovatif kita dalam industri pelancongan yang bertujuan memenuhi beberapa matlamat penting. Pertama, agar pelancong mempunyai peluang untuk memahami kehidupan kita, kehidupan yang rukun, yang damai, yang unik dan saling bermuafakat. Dan bukan sahaja para pelancong dari luar negara. Percayalah, ramai sekali generasi masa kini Malaysia yang barangkali tak pernah kenal hidup di desa. Ramai yang lahir di bandar, membesar di bandar, bersekolah dan bekerja di kota. Dan ibu bapa mereka telah lama meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka ini juga adalah golongan sasaran yang penting. Kebanyakan mereka inginkan kelainan, suasana yang damai, suasana yang mengusik nostalgia. Biar mereka tahu bahawa kehidupan ini bukan hanya terbatas kepada pasaraya besar, panggung goyang yang selesa dan gym-gym ternama. Bukan saja tentang permainan games dalam iPhone atau gosip-gosip artis di Twitter maupun Facebook. Tetapi alam sekitar di desa mampu menawarkan 1001 keasyikan dan pengalaman yang berharga tentang makna kehidupan desa yang tenang, kejiranan yang saling bergotong royong, bermuafakat, bahawa ada lagi kenduri perkahwinan yang sangat meriah dan boleh diabadikan dengan sangat istimewa di desa kita. Kedua, ia membuka ruang untuk pengunjung mengetahui dan memahami agama, adat resam, makanan dan budaya kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian, bagaimana adat dan upacara perkahwinan, kematian, kenduri kendara dan cara orang kita meraihkan tetamu. Malah ia membolehkan mereka untuk mengkaji, merekod dan merencanakan segala ini. Ketiga, yang juga penting, kita ingin memajukan desa kita, memberi rejuvenasi dan lonjakan baru. Pada masa yang sama, kita mahu mengingatkan bahawa desa yang baik, yang berpotensi besar, tidak bermakna ia harus dibandarkan. Ia harus kekal sebagai desa yang aman dan semula jadi. Namun, kemudahan dan infrastrukturnya mestilah diperbaiki dan dibangunkan mengikut keperluan dan potensinya. Jadi dalam hubungan ini, saya mendengar
permintaan daripada pengurusi penggerak desa negeri Johor sebentar tadi, saya beri sokongan dan saya percaya nanti Datuk T untuk bajet tahun depan akan lihat bagaimana kita boleh mantapkan semua desa-desa yang turut menyertai program kita pada hari ini. Yang kelima dan terakhir, kita mahu masyarakat kita yang di desa menjadi lebih maju dan berdaya saing, lebih berdikari, lebih terbuka, tidak terlalu bergantung kepada kerajaan dan kepada mana-mana bantuan, tetapi mempunyai daya keusahawanan dan yang lebih penting, perlahan-lahan ia pastinya akan mengajar mereka tentang selok belok berniaga, mengurus dan melakukan inovasi serta memahami kepelbagaian. Berdasarkan kelima-lima kepentingan dan matlamat ini, maka kita mesti melakukan yang terbaik untuk membangunkan keupayaan mereka yang terlibat dalam program Desa Stay Negeri Johor pada hari ini. Mereka harus dilatih, diberikan pengetahuan dan pendedahan tentang bagaimana sebenarnya jangkaan dan harapan industri berasaskan perkhidmatan ini. Mereka mesti diajar untuk memasarkan penginapan mereka, mempelbagaikan produk, memastikan tahap kebersihan dan keselamatan berada dalam keadaan sebaiknya. Mereka perlu melengkapkan kemudahan penginapan yang ditawarkan, mempunyai bilik air yang sesuai dengan kelengkapan air panas, pendingin hawa yang sesuai, serta jaringan internet yang laju dan juga stabil. Malah, saya kira para pengusaha desa stay mesti diberi rangsangan untuk menguasai bahasa Inggeris asas agar boleh berkomunikasi dengan baik dengan tetamu dari serata dunia. Seterusnya, kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana untuk memastikan kemudahan dan infrastruktur awam di kawasan desa yang terlibat lengkap dan berfungsi dengan baik bagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Jangan hanya menunggu peruntukan daripada kerajaan dan wakil rakyat. Sebaliknya, mungkin penduduk desa yang terbabit boleh sama-sama mencari jalan alternatif sendiri. Bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin sekali lagi menyeru agar program Desa Stay ini dapat kita kembangkan ke pelbagai daerah, pelbagai kawasan pendalaman kita, agar di seluruh Johor kita boleh memaparkan segala keunikan kita, segala cerita dan juga keistimewaan kita. Dan program ini adalah satu lagi produk Johor untuk global, jenama Johor Desa Stay pada hari ini. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk T. Siu Kiong, pengurusi jawatankuasa pelancongan kita, yang telah mengambil inisiatif ini, yang mana saya percaya kejayaannya bergantung kepada kerjasama semua pihak, khususnya mereka yang menjadi pemain kepada program ini. Dan saya percaya kalau kita berjaya dalam soal ini, maka sudah tentulah ini satu lagi sumbangan Johor kepada produk pelancongan yang terdapat dalam negara kita. Di negeri-negeri lain, saya tanya Datuk T tadi, belum ada lagi program seumpama ini. Jadi Johor kita yang pertama yang melibatkan dalam menjayakan program ini. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Karnival Desa Stay ini atas kesudian menjemput dan memberi penghargaan kepada saya untuk menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Saya mendoakan mudah-mudahan
usaha murni kita ini akan dapat kejayaan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata-kata itu, dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekecitanya melancarkan program Desa Stay Johor pada petang yang berbahagia ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.